warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita mulakan majlis dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Yang dihormati lagi dikasihi pengurusi masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, Ayahanda Tuan Guru Haji Nasir, Ustaz Nasir, para asatizah, ustaz-ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin muslimin muslimat serta ayahanda dan bonda yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua pagi ini? Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan sembah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan pengabdian, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberi bantuan, kekuatan kepada kita untuk kita terus istiqamah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehinggalah kita semua bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin Allahumma amin. Pada pagi ini saya seperti biasa ingin menarik perhatian tuan-tuan terhadap perkongsian yang biasa kita kongsikan pada kuliah maghrib, iaitu sambungan bagaimana untuk kita merawat keaiban diri kita sendiri. Sambungan dia, penyakit hati adalah perkara yang tersembunyi. Penyakit hati adalah perkara yang tersembunyi. Kadang-kadang tidak disedari oleh tuan dia sendiri. Ini menyebabkan dia lalai daripadanya. Sekiranya disedari, kalaupun dia sedar, sukar bagi dia untuk terus bertahan menelan ubat kerana pahit, ubat dia pahit. Kerana jenis ubatnya ialah melawan keinginan hawa nafsu dia sendiri. Nak lawan hawa nafsu sendiri ni tuan-tuan memang susah, ya. Inilah antara perkara yang menjadi penghalang kepada kita untuk menjadi hamba Allah yang soleh. Ya, kita ada beberapa halangan. Yang pertama kita sebut dah dulu,
iaitu nafsu. Nafsu ni ada macam-macam tingkatan. Nafsu yang paling teruk, nafsu yang disebut sebagai nafsu al-lawamah. Nafsu nafsu amarah. Nafsu yang jahat. Innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu yang sentiasa mengajak kita untuk melakukan perkara jahat. Nama dia nafsu amarah. Dia tak ada fikir dalam kepala otak dia nak buat benda baik. Hari-hari dia fikir hidup ni nak buat jahat apa lagi. Apa jahat yang dia tak buat lagi. Ni amarah. Belajar, ikut tazkirah, dengar kuliah, insya-Allah mudah-mudahan nafsu amarah itu akan menjadi lebih baik sedikit, iaitu akan menjadi nafsu yang disebut sebagai nafsu lawamah. Nafsu lawamah ni masih lagi tak okey, tapi lebih okey lah daripada nafsu amarah. Kerana kita dah tahu ini dosa, kita pun tak mau buat benda dosa, tapi buat juga, kan? Kita tahu ni benda yang berpahala, tapi bila nak buat tu banyak sangat dia punya halangannya, akhirnya tak buat. Benda dosa, tahu dosa ni kalau buat ni dosa, buat ni maksiat, tahu tapi buat juga. Ni nafsu al-lawamah, kan? Duduk lagi dalam majlis ilmu, dengar radio IKIM bagi tazkirah misalan, kan? Dengar majlis apa, dengar nasihat dan sebagainya, akhirnya dia akan pergi kepada nafsu mulhimah. Mulhimah ni masih lagi tak berapa okey jugalah, tapi lebih baik daripada al-lawamah ni tadi, kan? Bila dia terbuat benda dosa, dia segera bertaubat. Ini kebanyakan nafsu yang ada pada kalangan kita, ustaz, pegawai masjid, tuan qadi, kan? Cabaran dia lagi besar. Nafsu je ni baru, tuan-tuan. Nafsu yang apabila kita buat benda maksiat, kita segera bertaubat. Kita menyesal macam mana kita boleh buat maksiat ni tadi. Kita tahu mengumpat ni dosa, tak semena-mena mengumpat juga. Lepas kita sedar yang kita mengumpat, lepas kita sedar kita buat benda dosa, lalu kita segera bertaubat. Ini nafsu yang disebut sebagai nafsu mulhimah. Dan bila kita selalu hak kita buat mujahadah diri, kita lawan nafsu kita, sehinggalah akhirnya insya-Allah kita akan sampai kepada nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Nafsu yang tenang ni dia tak fikir apa dah dalam kehidupan harian dia. Dia hanya nak buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ibadat yang dia nak buat ini bukan kerana dia fikir dapat pahala, tapi kerana melaksanakan perintah Allah. Dia tak fikirkan pun fadilat, ganjaran dan sebagainya. Ada pun kita sekarang ni, termasuk yang bercakap, kita buat sesuatu ni kerana mengharapkan ganjaran pahala yang besar daripada Allah, kan? Jadi tak selamat. Kalau tak ada fadilat, tak buat. Kalau tak tahu, tak buat. Kena tahu dulu. Ni macam orang meniaga, tuan-tuan. Berapa banyak untung? Kalau saya buat macam ni, berapa persen untung? Kalau untungnya tinggi, okey, boleh on. Tapi kalau sekiranya untungnya kecil, bukan tak ada untung sedikit, maka dia kata biarlah dulu. Biarlah dulu. Jadi ibadat yang bergantung kepada ganjaran ini pada peringkat awal boleh.
Yang macam kita tuan-tuan, kalau tak diterangkan fadilat tak buat. Maka sebab tu kita kena tahu fadilat, kita kena tahu kelebihan. Dengan sebab kita tahu fadilat, kelebihan sesuatu ibadat, menjadikan kita buat ibadat itu. Ini di peringkat awal, kan? Tapi bila dah lama-lama masuk, mungkin bertahun-tahun dah kita buat ibadat, makna kita kena sampai kepada tahap kita tak peduli dah kepada ganjaran yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita tahu ganjarannya ataupun kita tak tahu fadilatnya, kita tetap akan melaksanakan ibadat itu. Sebab apa? Asas dia melaksanakan ibadat itu kerana mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Okey. Itu di antara tuan-tuan. Sebab kalau nak pergi lagi kepada nafsu yang mardiyah, radiyah, itu bukan label kita lah. Label kita insya-Allah kalau usaha sungguh-sungguh, mujahadah sungguh-sungguh, ya, insya-Allah dia akan boleh pergi sampai ke mutmainnah. Bila nafsu dah sampai ke tahap mutmainnah ini, bagi kita orang kebanyakan, orang biasa-biasa saja, ini sebenarnya label yang sangat tinggi dah pada kita tuan-tuan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah mengucapkan selamat datang kepada orang yang jiwanya tenang, yang hatinya telah tenang, yang nafsunya mutmainnah ini. Allah menjemput untuk masuk ke dalam surga. Fadkhuli, masuklah ke dalam surga, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada nafsu, cabaran juga datang kepada kita, iaitu syaitan. Syaitan banyak tuan-tuan. Syaitan kecil, syaitan besar, syaitan kurus, syaitan gemuk, kan? Macam-macam syaitan ni. Kita baca Yasin setiap malam Jumaat, kita jumpa ayat yang Allah mengingatkan pada kita supaya jangan berkawan dengan syaitan. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Jangan kamu berkawan dengan syaitan, sebab innahu lakum aduwwum mubin. Kerana syaitan ini musuh kita yang paling nyata. Syaitan telah mengisytiharkan perang kepada kita manusia di hadapan Allah. Bukan dia buat mesyuarat di balik pintu, bincang sama-sama dia, kita nak hancurkan manusia ni. Bukan. Dia bagi tahu tuan-tuan di hadapan Allah bahawa dia akan merosakkan manusia. Kerana marahnya syaitan pada kita disebabkan penciptaan manusia, syaitan yang elok-elok ditempatkan di dalam syurga, kemudian telah diusir keluar oleh Allah Subhanahu wa taala daripada syurga. Inilah punca yang menyebabkan syaitan sangat marah kepada kita manusia tuan-tuan. Dia mengisytiharkan perang kepada manusia, kiri, kanan, depan, belakang, daripada segenap penjuru. Ini pengisytiharan perang kepada manusia. Makanya kita manusia pun kena menyediakan senjata untuk berlawan dengan syaitan. Menyediakan senjata. Syaitan minta dengan Allah untuk menipu, menghasut, menggoda manusia ini daripada jalan kiri, kanan, depan, belakang. Dan Allah mengizinkan. Allah izinkan pula tuan-tuan. Ada perbahasan menyebutkan kenapa Allah jadikan syaitan. Kalau Allah nak manusia ni jadi baik, kenapa Allah izinkan
syaitan untuk tipu manusia. Kalau sekiranya manusia ni, kalau Allah nak manusia ni jadi hamba dia yang baik, kan? Inilah ujian tuan-tuan kepada kita. Bila kita ditempatkan hidup di dunia ini, maka kita kena berhadapan dengan ujian demi ujian. Ujian demi ujian yang kita hadapi ni, kalau sekiranya kita berjaya, maka kita insya-Allah akan menjadi hamba Allah yang berjaya untuk masuk ke dalam syurga dia. Sebaliknya kalau ujian gagal, ya, asyik gagal je ujian, jadi nanti manusia kalau sekiranya mendapat balasan di atas kegagalan ujian semasa hidup di dunia, dia tidak boleh takwil. Dia tak boleh takwil kenapa Allah masukkan dia ke dalam neraka. Ini tak adil. Ini tak adil. Jadi tak adil manusia nak takwil pun, Allah dah bagi tahu, Allah dah datangkan Rasul sebagai guru, Allah datangkan Quran sebagai panduan. Kenapa tak belajar? Ya? Kenapa tak merujuk kepada Quran dalam kehidupan seharian, supaya manusia tidak tergelincir daripada syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah datangkan Rasul sebagai guru, kenapa tak nak dengar cakap cikgu? Ya? Kalau murid tak nak dengar cakap cikgu, habislah. Dan Allah dah bagi tahu syaitan tu musuh, ya? Dalam banyak ayat dalam Quran, banyak ayat cerita tentang supaya kita ni tidak berkawan dengan syaitan. La tatabi'us jangan kamu mengikut syaitan. La tatabi'us syaitan, jangan kamu mengikut jejak langkah syaitan. Ya? Sebab syaitan ni musuh. Tapi dalam kehidupan seharian dilihat manusia yang menyebut memang syaitan tu musuh, dari segi dakwaan zahir ni, kalau kita tanya, adakah syaitan ni musuh kita? Ya. Mereka akan menjawab, syaitan ni musuh kita. Tak ada yang kata syaitan tu sahabat kita tu, kita kena kawan dengan dia. Tak ada, tuan-tuan. Melainkan semuanya akan mengatakan bahawa syaitan ni musuh. Tetapi dari segi pelaksanaan tidak menggambarkan bahawa syaitan tu musuh dia. Dari segi pelaksanaan seolah-olah syaitan tu kawan dia. Ya. Tengok ramai orang Islam tak semayang, syaitan memang tak suka orang semayang. Ya. Ketanya orang yang tak semayang ni, tuan-tuan, dia akan kata syaitan tu musuh dia. Tapi kenapa tak semayang? Dia tak ada jawapan. Dia kata malas, dia kata tak dapat hidayah, dia kata pakaian dia tak bersih, ya, macam-macam lah bagi alasan. Ya. Malas tu nombor satu lah. Dan sampai ke tahap ini pula, kenapa tak semayang? Saya tak pandai semayang. Tak pandai semayang, tuan-tuan. Sebab tu di Negeri Sembilan ini, program untuk nak tackle orang Islam supaya semayang ini mencapai angka 50% sedang dijalankan lebih kurang hampir 3 tahun yang lepas, tuan-tuan. Setelah dalam satu kajian dijalankan untuk mengetahui bilangan ataupun peratus orang Islam di Negeri Sembilan yang sembahyang, tidak sampai 35%. Yang sembahyang cukup 5 waktu sehari semalam, hanya 5% sahaja orang Islam di Negeri Sembilan yang sembahyang. 5%, tuan-tuan. Markah kalau sekolah ni belajar apa? Kan? 35% ni borong, dia kira semayang tak? Semayang.
Berapa waktu? Satu waktu. Okey, masuk dalam kumpulan orang yang semayang. Kalau ikut, kita kena semayang 5 waktu sehari semalam, bukan satu waktu, bukan 2 waktu, bukan 3 waktu, bukan 4 waktu. Tapi tak apalah, kerana kita nak bagi sedap dalam kajian ni tuan-tuan, berapa ramai orang Islam di Negeri Sembilan yang sembahyang, kita ambil hak yang semayang satu waktu pun kita masuk juga dalam kiraan ni. Jumlahnya 35%. 35% tuan-tuan, kalau sekolah tak lulus lagi. Tak lulus lagi. Kalau anak kita lah bawa balik markah ni, ngapa ni 35% ni, cikgu tanda dengan pen warna merah, kan? Ramai ayah yang akan marah ke anak dia. Mak lebih-lebih lagi, kan? Pagi siapkan bekal, baju tolong gosok, kadang-kadang kasut sekolah tolong basuh. Tengok-tengok masa bentang report peperiksaan, merah lebih banyak daripada warna lain, kan? Ni sekolah macam mana ni? Ni belajar macam mana ni? Kan? Ni main banyak ni. Tak buat ulang kaji, tak buat kerja sekolah. Banyak macam tu yang kita jumpa. Dan ustaz pula mari bagi tahu dekat ibu bapa, jangan marah dekat anak walaupun markahnya merah, ya. Hebatlah tu, kan? Ada orang langsung sekolah pun tak pergi. Anak dia pergi juga sekolah, dapat juga markah walaupun merah, kan? Tak apa, kan? Sebab kejayaan seseorang itu bukan hanya dilihat pada markah, kan? Bukanlah bermaksud bila markah merah tu habis dah lah masa depan dia. Dah, kan? Mungkin dari segi akademik dia tidak begitu terserlah, tapi dari segi yang lain, kan? Bakat-bakat dari segi yang lain banyak lagi tuan-tuan. Ada banyak lagi potensi yang belum dijelmakan dalam diri anak tu, yang walaupun markahnya dari segi akademik tu nampak tak berapa lah kalau kita sebutkan. Jangan membuat penghukuman kepada kejayaan ataupun kegagalan seseorang itu berdasar kepada markah dia. Bukan, ya. Jangan marah. Sebaliknya bagi motivasi. Tak apa abang, mungkin abang kurang sembahyang hajat ni, sebab tu markah abang tak berapa nak tinggi. Mungkin abang kurang baca Quran. Besok kita kaitkan dengan apa? Agama. Jadi dia pun akan terfikir, oh iya kot, kan, memang dia kurang baca Quran, dia kurang sembahyang, dia kurang berdoa, dia suka melawan cakap mak, contoh, kan. Dia akan terfikir balik semula. Tapi kalau marah tuan-tuan, tak ada lah, kan, ya? Lagi dia nak tunjuk kalau marah. Sebab tu dalam kaedah rawatan ni dia kena sebaliknya, macam kita sakit lah, ya? Macam kita nak rawat perkara yang kita sedang bincang ni jugalah tuan-tuan, kan. Kena tahu dulu sebab dia, kenapa jadi gitu, kenapa berlaku keaiban tu kepada diri kita. Cek, masing-masing cek dalam diri kita ni, ada ke penyakit busuk hati ke orang? Oh ada. Kalau ada, maksudnya itu penyakit, tak boleh dibiarkan, kena buat sesuatu, kena rawat. Apa punca yang menyebabkan kita jadi busuk hati dekat orang, ya? Kita tak boleh tengok orang ada lebih banding dengan kita, menyebabkan hati kita jadi bengkak je tengok dia, contoh, kan, ya? Cuba lepas tu kita cari solusi untuk merawat perkara yang tak sepatutnya ada dalam diri kita, ya? Nafsu. Nafsu kita rupanya, kan, syaitan. Jadi yang saya sebut ni tadi, nafsu ni, ni kita kena lawan dia. Jangan ikut kehendak nafsu. Syaitan, jangan kita dengar bisikan daripada syaitan. Sebab syaitan ni tuan-tuan, dia tidak akan suka kita dalam keadaan baik. Dia tak suka suami isteri baik, anak-anak
taat je pada ibu bapa, dia tak suka. Kita sama-sama kita jemaah ni, dia tak mau dalam keadaan ukhuwah semakin erat, tak mau. Syaitan tak suka tuan-tuan. Syaitan akan sentiasa cari jalan supaya ukhuwah di kalangan jemaah jadi rosak. Hubungan suami isteri akan ada nanti sengketa yang menyebabkan bergaduh, berkelahi, akhirnya bercerai. Syaitan tak suka tengok anak-anak ni baik dengan ibu bapa dia. Dengar je perkataan nasihat daripada ibu bapa dia, dia jentik sikit dalam hati anak-anak kita. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan dia tak berlaku pada kita. Sekiranya dia berlaku pada kita, maka kita kena segera merawat dia. Sebab ini pekerjaan syaitan yang sentiasa nak cetuskan perbalahan, pergaduhan, persengketaan sesama kita manusia. Sebab ini yang pernah dia sebut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, akan menyerang manusia daripada segenap penjuru, kiri, kanan, depan, belakang. Tetapi Allah kata ada dua arah yang syaitan tak minta, dan peluang ini sebenarnya boleh diambil kesempatan oleh kita manusia. Iaitu apa? Daripada jalan atas dan daripada jalan bawah. Dia tak minta. Daripada jalan atas, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada Allah, tuan-tuan. Ada masalah besar macam mana pun, kita sebut dekat masalah tu, aku tak peduli kepada masalah yang besar, sebab kita ada Allah. Problem besar macam mana pun tak peduli, tuan-tuan, sebab kita ada Allah, maka masalah tu akan jadi kecil. Tapi kalau kita lihat kepada masalah, kita lupa Allah, masalah yang kecil tu pun akan jadi besar. Sebab tu kadang-kadang kita tengok adalah berlaku pergaduhan antara suami isteri ni, bukanlah kes besar sangat. Kes isteri tak pandai buat sambal belacan je, kan? Malu dekat orang. Apa punca tuan ni jadi bergaduh dengan isteri sampai akhirnya nak bercerai? Tak ada isu besar pun, sebab tak pandai buat sambal belacan je. Dah lama dah kahwin, tuan-tuan, anak pun dah kahwin, dah dapat anak juga kan, dah bercucu. Kita ingatkan umur-umur ujung ni tak berlaku perceraian, rupanya berlaku juga perceraian. Makna kalau nak kira tak puas hati sebab sambal tak pandai, patut dulu lagi, kan? Sebelum beranak pinak, anak-anak pun tak dan kahwin. Contoh dia ini kan, dah sampai bercucu, lepas tu berlaku pergaduhan sampai nak bercerai, disebabkan benda yang kecil je, sebab tak pandai buat sambal belacan. Isteri dia tak pandai buat sambal belacan, macam mak dia buat sedap. Susahlah kan. Jadi sebab tu dia kena ada meraihkan kepelbagaian tadi, meraihkan perbezaan antara sesama kita. Tapi syaitan masuk, syaitan cucuk, syaitan hasut, akhirnya menjadi panas, menjadi sentak, bergaduh. Dan yang paling berat kalau suami isteri sampai berlaku perceraian. Syaitan tepuk tangan. Suka syaitan, berjaya dia misinya untuk menyebabkan dua orang suami isteri ni bergaduh. Sebab tu bila suami isteri bergaduh, salah seorang dia kena mengalah. Kena mengalah, suami ke isteri ke. Ingat, ini syaitan punya pasal. Syaitan yang nak suruh kita bergaduh, kan? Sama-sama kita, tuan-tuan jemaah, kan? Sebelum ni elok aja. Tak tahulah, mungkin ada sikit je lah isu dia. Biasa isu dia berkaitan dengan jawatan lah, kan? Berkaitan dengan jawatan, kadang-kadang jadi bergaduh, bermasam muka, kan? Ingat balik semula, ini kerja syaitan.
Syaitan nak suruh kita bergaduh. Tak apalah, yang tak ada jawatan, tolong orang yang bantu, orang yang berjawatan, kan? Hari ni hari dia pegang jawatan tu, jadi taklif atas diri dia. Kalau tidak kerana jemaah-jemaah membantu untuk dia melaksanakan tugas dia, tentulah dia tak akan mampu untuk melaksanakan tugas dia. Nanti giliran orang lain pula pegang jawatan, kita pula bantu, kan? Macam tu. Sebab kita tak boleh hidup dekat atas dunia ni tanpa ada bantuan daripada orang-orang di sekeliling kita. Melainkan semua kita ni kadang-kadang ada beberapa situasi memang kita kena menyusahkan kawan-kawan kita. Ada beberapa situasi kita kena menyusahkan kawan-kawan kita. Situasi yang pertama, jika berlaku, kawan-kawan kita kena susahkan dia. Sebab apa? Ialah kawan kita ada kerja tapi dia tak boleh pergi kerja. Sebab jiran dia meninggal dunia. Takkan jiran meninggal dunia kita masih lagi dengan urusan kita. Tinggal dulu urusan kita, selesaikan dulu jenazah ni tadi, menjadi tanggungjawab orang yang hidup, kan? Mungkin waktu sebelum ni dia dah set, hari ni ada meeting untuk menentukan siapa yang akan dapat tender itu, tender ini, contoh, kan? Tapi kerana kematian sebelah rumah dia, jiran dia terpaksa postpone ataupun tak hadir, yang menyebabkan dia tak dapat tender. Tak apalah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik, ya? Semuanya Allah atur dah, tuan-tuan. Kita memang dari segi zahir kita ingat yang kita nak buat ni terbaik. Tiba-tiba berlaku perkara yang kita rasa macam tak baik, tetapi di sisi Allah itulah yang lebih baik untuk kita, kan? Kita selalu merancang nak buat macam ni tapi jadi macam lain. Sebab pada akal kita ingat itu yang terbaik, tapi berlaku macam yang lain. Sebenarnya itulah yang lebih baik. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah merancang, kita merancang, Allah merancang. Perancangan Allah itulah yang terbaik, tuan-tuan, ya? Ada orang dia kahwin, dia tak ada anak, ya? Dia ingat lepas tahun kahwin dia nak anak, tapi Allah tak takdirkan dia dapat anak. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kahwin, tak dapat anak juga. Tapi dia ni nak sangat anak, kan? Asal dengar je kawan pergi Mekah minta tolong doa, ya, minta tolong doa supaya dia dapat anak. Tolong doa depan Kaabah supaya dia dapat anak, ya. Tahun ke-5, tahun ke-6 masih lagi tak beranak-beranak, ya. Allah merancang. Dia merancang dia nak anak tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Selepas tahun ke-6 Allah bagi dia anak. Tiap-tiap tahun pula beranak, tiap-tiap tahun pula beranak. 1, 2, 3, 4. Semua lelaki. Dan orang lain nak juga anak perempuan, dia lelaki semua. Selepas 6 tahun tadi. Tapi tuan-tuan, bila dia dapat anak yang pertama cacat, tak boleh berjalan, lumpuh, kan? Tengok, Allah mengatur pada peringkat awal dia tak ada anak, tapi manusia ni nak anak. Tapi bila ada anak, dia ada kesusahan yang lain pula, ya? Dengan dia sendiri tidak ada pekerjaan, hidup atas simpati daripada orang-orang di sekeliling, nak buat rawatan anak, kan, kat tempat yang agak nak pergi, ialah di tempat-tempat yang disebut sebagai pakarnya kat sini.
tak ada kemampuan, kan? Asalnya anak tidak cacat, anak sakit, kan? Tapi oleh kerana kemampuan tu tadi terbatas, akhirnya dia tak bawa anak dia pergi ke doktor yang pakar dalam bahagian sakit itu, akhirnya menyebabkan anak tu jadi cacat. Tahu cerita dia dah jadi sebalik dia, tuan-tuan. Lepas tu suami isteri dah mula bergaduh. Mula bergaduh, kan? Anak-anak pun tengok pening kepala. Kalau mak-mak saudara, pak-pak saudara ni sampai nak ikut balik, dia tidak rasa seronok nak duduk sama dengan ibu bapa dia. Tengok, kan? Perancangan Allah tu, mana kalau mungkin lah dia sebut sekarang ni ada kawan, dia kahwin dah lama, tak ada anak, kita kata tak apa, sabarlah, kan? Boleh jadi ini yang terbaik untuk dia. Tak ada anak, dia boleh honeymoon hari-hari, kan? Boleh pergi sana sini. Tapi kalau ada anak, mungkin dia tak ada masa untuk nak berhoneymoon. Macam kita ada anak sekarang ni, tak dapat dah peluang nak honeymoon. Dah, kita nak lebih-lebih gurau dengan isteri kita malu, dia kata. Malu ke anak. Dah. Tersangkut hati kita nak berhoneymoon. Kalau tidak, seronok je dulu kita honeymoon. Contoh ya, tuan-tuan. Kita nak pergi mana-mana, boleh je. Tapi bila ada anak-anak, dia sangkut. Anak tak cuti sekolah, kan? Anak ni ada kelas tambahan. Akhirnya kita nak pergi mana-mana pun tak boleh. Ni, kan? Perancangan Allah memang pada kita, kalau kita nak, itulah yang terbaik. Tapi Allah bagi yang diperlukan oleh kita, bukan yang kita nak. Kalau ikut tuan-tuan, semua kita ni saya yakin semua nak jadi jutawan. Semua nak jadi jutawan. Tanya ustaz nak tak jadi jutawan? Takkan tak nak. Tapi Allah tak bagi jadi jutawan, kan? Sebab kalau Allah Maha tahu, boleh jadilah kalau ustaz jadi jutawan, kuliah manjang batal. Kan? Dah bercuti sana, bercuti sini. Motor mungkin tak naik helikopter je, tuan-tuan. Kan? Jemaah pula terserempak, patutlah ustaz asyik batal je kuliah dia. Dia dah jadi jutawan sekarang ni, kan? Makan sarapan pagi di Endon, tengah hari Filipin, kan? Ada kawan-kawan kita yang kita tengok dia Allah bagi rezeki mewah, duduk position, makan tengah hari termeluh. Kita kata buat apa makan di sini, ada kerja apa? Tak ada, nak makan je, lepas makan balik. Kan? Makan pagi di Kuantan, tengah hari di Johor. Kan? Kita kata kerja gila. Nak makan nasi lemak dekat tempat kita ni, berlambak kedai jual nasi lemak. Tapi ialah kerana mungkin dia nak tukar suasana. Nasi lemak sini dia dah biasa. Ialah walaupun nama dia nasi lemak, tapi tempat lain nasi lemak rasa dia lain, kan? Jauh tu, ialah jauh pun nak buat macam mana? Dah dia nak pergi makan kat sana, kan? Temeluh ikan patin makan tengah hari. Kat sini ada juga ikan patin, tapi rasa dia tak sama macam ikan patin di Temeloh, dia kata, kan? Kita dengar tu, kita tidak kalau kita, ialah pasal kita tak ada, bolehlah sebut macam tu. Cuba kita sendiri ada, tahu-tahu kita lagi tu. Kan? Tak boleh nak salahkan orang tu, kan? Hari-hari bulan Ramadan lagi, tuan-tuan, macam-macam lah kita dengar, kan? Bulan Ramadan dia duduk di position berbuka di KL, lepas berbuka balik semula. Semayang tarawih macam mana? Dan dia kata
Makna je dia nak pergi makan je tuan-tuan. Tarawih dia balik sini semua. Kadang-kadang satu kepala makan sampai 3 angka, 100 lebih tuan-tuan. Ya. Kalau amalan itu menjadi rutin harian dia, kita kata tak okey lah. Tapi kalau sekali-sekala, tak apalah. Ya. Tak apalah kalau sekali-sekala. Allah bagi rezeki kat dia lebih, kan. Jadi kalau orang macam ni, saya bisikkan dekat dia, kalau Tuan banyak sangat duit, Tuan bagi dekat kita, kita boleh ajak 30 orang fakir miskin makan sekali berbuka. Bayangkan pahala untuk dia, kan. Dia banyak duit, dia jamu ni satu kampung makan berbuka puasa. Pahala orang yang berpuasa tu semua dapat dekat dia, dengan tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tu. Kan lebih baik daripada dia pergi makan seorang 100 lebih, kan. Lepas tu tak habis. Dan ialah logiknya tuan-tuan, makan apa sampai 100 lebih. Dah. Nasi lemak banyak mana dia makan sampai 100 lebih. Kan berapa ketul ayam tu dia makan. Habis-habis kita ni 3 ketul tak nak dah lah. Kalau ayam tu dia potong kan 3 ketul kita makan, tu kira banyak tu tuan-tuan. Kan nasi kalau kita ni jenis selera sangat, takkan menambah sampai 10 kali. Takat 2 kali, 3 kali. Masuk kali yang keempat segan dah nak tambah. Nah, kalau selera sangat kita makan nambah, sedap makan ni, tambah sikit. Kan? Tambah pun berasa tak cukup lagi, berasa nak nambah lagi. Kita kata nak tambah lagi, sedap betul ni. Kan? Kali ketiga, kali yang keempat, berasa nak nambah lagi, tak ada dah. Walaupun berasa macam nak nambah lagi, tapi kita jaga jugalah maruah kita, kan. Teruk betul ustaz ni, nampak apa yang dia panggil itu bahasa tu. Lahap betul dia makan, kan. 4 kali menambah air sejaknya dia minum. Walaupun kita insya-Allah tak ada hal, boleh minum 1 jam, tapi jaga maruah diri kita, kan. Sebab kalau makan berlebih ni pun dari segi akhlak dia tak comel lah. Walaupun tidak haram tak haram, kan. Tapi dari segi akhlak dia sebut tak bagus juga. Makan nasi setalam dia seorang, dosa tak? Tak berdosa. Tapi lahap betul, kan. Setalam. Memang kita pernah tengok orang makan nasi setalam ni dia seorang, tuan-tuan. Tapi bukan orang Melayu. Orang Melayu memang tak boleh makan setalam seorang, tak habis. Orang Arab, Sudan, saya tengok, ya, dia duduk dekat tepi bas, setalam dia seorang, habis. Kita 4 orang, tak habis lagi. Orang Malaysia makan 4 orang setalam, tu pun tak habis, ya. Dia setalam licin seorang. Tu tahun 2007 saya tengok. Betul lah rupanya orang pesen ni memang makan banyak, kan. Kita ni kalau banyak pun setakat 3 kali menambah. Tu banyak lah tu. Kali yang keempat dah. Makna kalau orang pergi berbuka sampai bayar 100 lebih ni tuan-tuan, banyak mana dia makan. Tak apalah kalau kita cakap memang dia makan, itulah harga dia, kan. Ayam 10 ketul, nasi setalam, itulah bayaran dia. Dia makan habis, tak apa, habis tak apa. Tapi kalau tak habis, dikira membazir pula, tuan-tuan, ya. Sebab tu kadang-kadang kita bisik lah, kita tahu orang ni dia pergi makan kat sana kat sini, kita ngecek sikit. Kalau ada lagi lebih-lebih tu, bagilah kita supaya kita boleh ajak orang miskin makan sekali dengan kita, kan. Di masjid dekat tempat kita ni ada buat majlis berbuka puasa dulu sebelum PKP. Memang kita ajak orang-orang miskin. Kalau saya di dekat apa tu, kita ajak pelajar-pelajar mai, siapa nak berbuka dengan ustaz, 20 orang. Pelajar ni bila kita ajak suka dia, tuan-tuan. Kena bayar tak ustaz nak makan kat masjid ni? Bimbang tak kena bayar, kan? Tak main makan je.
free. Ya. Datang berbuka, kemudian kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, memang setiap malam lepas dia berbuka, dia semayang, dia tarawih apa semua siap kat situ. Jawatan puasa ni bekal pula untuk apa? Sahur. Makna sepanjang bulan Ramadan tu, kalau dia belanja sehari RM10, dah boleh jimat RM10. RM10 yang sepatutnya dia beli makanan tu simpan untuk buat belanja raya. Time berbuka apa semua ni mai datang kat masjid. Ada pelajar dah masuk degree di apa politeknik ni. Masa dia degree tu dia bagi tahu lagi, ustaz, berbuka, ada tak lagi majlis berbuka puasa? Kalau ada majlis berbuka puasa, boleh tak dia nak join lagi? Boleh, tak ada masalah. Datang, ajakkan kawan. Ajakkan kawan sekali makan. Suka dia, tuan-tuan. Yalah, pelajar-pelajar ni, kalau hak yang memang kena, yang kurang belanja tu, kalau dapat makan macam ni, Masya Allah, seronoknya dia kan. Jadi orang macam ni, hak yang orang banyak duit ni tadi, cari belanja dia, makan. Lebih-lebih lagi makan berbuka puasa kan. Baik, jadi kita tengok jam dah 7.30 ni. Kalau nak sambung lagi panjang, kita berhenti dulu di sini. Jadi perbincangan kita pada pagi ini hanya baru sempat menyebut beberapa halangan untuk kita menjadi hamba Allah yang soleh. Dalam usaha kita nak jadi hamba Allah yang soleh ni, tuan-tuan, memang akan ada halangan, ada ujian dia. Dan sebelum kita nak rawat segala keaiban yang ada dalam diri kita masing-masing, kita kena kenal pasti dulu faktor-faktor yang menyebabkan kita ni jadi sakit ni, sakit dalaman, sakit jiwa kita. Saya baru sempat terang dua, iaitu nafsu. Kita dah tahu dah, nafsu ni punca yang menyebabkan kita jadi susah nak buat ibadat kepada Allah. Kan? So lepas ni kita akan cari ubat macam mana nak rawat nafsu, supaya nafsu kita ni akan naik sampai ke tahap mutmainnah. Yang kedua, faktor yang menghalang untuk kita jadi hamba Allah yang soleh ni, syaitan. Nanti kita akan baca ciri-ciri syaitan, sifat-sifat syaitan. Saya baca buku ni di Masjid Warisan, Al-Bayan fi Madakhil Syaitan, kitab yang menerangkan pintu-pintu syaitan untuk dia masuk ke dalam tubuh kita. Banyaklah tuan-tuan jalan syaitan ni nak masuk dalam tubuh badan kita ni, banyak tuan-tuan. Ikut lubang telinga, kan? Ikut lubang hidung. Takkan kita nak tutup telinga kita? Kenapa ustaz ni cek tutup telinga je? Tak nak bagi syaitan masuk, kan? Okeylah, bolehlah tutup telinga. Hidung, tutup hidung. Kita yang semput tuan-tuan. Dia tak tutup hidung, syaitan boleh masuk. Tapi adalah ayat-ayat yang menjadi benteng kepada, walaupun kita tak tutup, tapi syaitan tak boleh masuk bila kita baca ayat tu. Antaranya ayatul kursi. Ayat kursi jadikan lazim pada diri kita untuk baca sebagai benteng daripada syaitan, tuan-tuan. Kalau kita baca ayat kursi, kita istighfar, kita berselawat, syaitan tak boleh masuk. Tapi bila tak istighfar, bila kita galik, tak baca ayat kursi, tak baca 3 kul, kita diam, menyembang je, ini memang syaitan cuk masuk. Kalau kita tengok kehidupan kita seharian, kita banyak buat apa? Daripada start bangun tidur sampai tidur balik semula, banyak menyembang. Banyak menyembang, kan? Daripada baca Quran semuka je, tu pun rasa lama sangat dah. Kan? Bukan tuan-tuan di tempat lain, zikir 10 kali je, tapi rasa macam dah 1000 dah. Kan?
Nyembang rasa macam baru 10 minit. Cuba tengok jam. Pada Zuhur sampai Maghrib tak habis lagi. Nyembang kan. Kalau pagi ni sedar-sedar tengah hari dah. Kan? Lama rupanya nyembang. Tapi kita rasa macam baru 10 minit. Ni penipuan-penipuan yang dijalankan oleh syaitan kepada manusia. Bila buat tentang perkara yang bersifat keduniaan ni, rasa macam sekejap je. Kan? Syaitan tipu kita, tuan-tuan. Bila semayang walaupun 5 minit rasa lama betul. Kalau kita semayang berjemaah ni lagi kan, imam baca surah Ikhlas je. Kenapalah imam ni baca surah panjang? Surah panjang? Oh, dia kata panjang. Kan? Bukankah dia baca surah Ikhlas je tadi? Ya, patut dia kena baca 2 trade. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, rakaat pertama. Allahu akbar. Sambung pula rakaat yang kedua, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ni baru bagus. Kan? Surah Ikhlas pun dia rasa macam surah Al-Baqarah dah. Kan? Pasal apa? Semayang. Pasal apa jadi gitu? Syaitan yang menyaluti bila tentang amalan-amalan akhirat, dia rasa macam susah, lama, berat, payah. Kan? Kecuali orang yang apabila Allah menghendaki dia ni jadi baik. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Bila Allah menghendaki seseorang tu jadi baik, Allah akan memudahkan urusan agama dia, faham agama dia, ringan dari segi nak buat amalan-amalan akhirat. Tidak berasa susah, walaupun kita rasa macam besar ni, tapi tak, dia semua kecil je. Kan? Sebab dia ada Allah. Kita ada Allah, tuan-tuan. Bila kita ada Allah, yang lain tu semua kecil. Allah nombor 1. Perkara-perkara lain tu semua secondary. Bukan perkara-perkara lain tu utama. Allah lah sekali. Bukan. Kalau Allah lah sekali, itu yang jadi macam-macam. Bila Allah yang utama, yang lain tu semua tak ada masalah. Masalah tu ada, tapi semua tu kecil je, tuan-tuan. Semua tu tak ada apalah. Kan? Baru ni kita pergi ke satu tempat yang nak naik flight. Ada sahabat-sahabat ni, dia bawa barang timbangan lebih. Dia kata macam mana ni? Kita kata tak apa. Tak apalah. Sebab kita ada Allah. Kan? Tak apa, kita semua sebut tak ada masalah. Sungguh, tuan-tuan, tak ada masalah pun. Kan? Sebab kita dah letak Allah kat depan. Tapi janganlah sengaja nak bawa barang lebih kan. Dia ni memang dia tak tahu, ingatkan boleh. Kan? Dia orang tak pernah naik flight. Kita kata okey, ready, kita nak pergi ni. Berapa hari kita nak jalan ni, ready. Dia pun kemas barang, beg dia memang melebihi daripada kilo yang sepatutnya lah kan. Ya. Habis dia kata macam mana ni? Tak apalah, kita jalan je dulu tengok. Sebab yang kita dah set dah, Allah dulu. In case nanti kalau timbang dia kata tak boleh, kita jalan cara lain. Kan? Tapi kalau sebut ni tak boleh ni, habis ni kena denda ni, kawan tu ingat nak pergi terus meninggal pun. Tak jadilah kalau macam ni kan. Tapi rupa-rupanya tak ada masalah. Bahkan bila naik flight tu, bila masuk dalam kapal terbang, memang bagasi dia tak muat tempat nak letak. Memang tak muat nak letak pasal melebihi had. Kebetulan lah pula, dia kata masukkan dalam bagasi. Selalu kalau tak muat letak tempat dia tu sebab lebih, dia akan denda RM70. Kan? Tapi sebab kita sebut tadi ada Allah, kita ada Allah. Kan? Segala-galanya serah pada Allah. Tapi jangan sengaja, tuan-tuan. Ni memang kes tak sengaja. Kes tak sengaja, kita tawakal tu Allah, alhamdulillah. Maknanya semua pergi balik barang, semua masuk bagasi, tak payah melalui proses timbang. Ya?
Bawa aja heret masuk sampai dekat pintu nak masuk tu, kelasi kapal kata, ni beg ni kita bawa masuk bagasi, sebab dia kata dah tak ada tempat dah kat dalam. Alhamdulillah selamat kan. Tu bila kita ingat balik semula, sebab kita duduk kata Allah dan kita tak letak pun masalah tadi, kenapa bawa beg besar ni. Dia tak pernah naik flight, tak tahu tuan-tuan. Macam kita, macam tuan-tuan yang selalu naik flight, memang dah tahu dah beg besar mana je yang kita boleh bawa kan. Ni orang tak biasa naik kapal terbang ya. Jadi gitu keadaan dia. Wallahu alam, mudah-mudahan sedikit yang kita kongsikan pada pagi ini ada manfaat pada kita semua. Mudah-mudahan semua kita sentiasa dalam keampunan, dalam keberkatan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berjumpa di lain masa. Siru ala barakatillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.